Um, okay, sebelum kita mula belajar, apa yang kita kena buat? Lompat? Warm it up ke? Lompat bintang? Kita baca doa. Mula belajar. Okey, semua angkat tangan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, sekarang cikgu akan sharekan buku teks. Sekejap Okey, boleh nampak? Boleh. Boleh. Okey, kelajuan. Okey. Seingat awak, kita dah belajar belum tajuk ni? Dah. Dah ke? Betul ke? Macam mana nak kira kelajuan? Ingat lagi tak? Tak. Saya ingat. Okey. Jadi cikgu akan ulang kaji balik tajuk ini sebab cikgu tengok tajuk ni tak susah. Tapi ada yang masih belum faham tajuk ni. Jadi kita ulang kaji balik tajuk kelajuan. Okey, kalau awak ada buku teks ataupun awak tak jelas dengan tulisan di skrin, awak boleh buka buku teks awak muka surat 115. Kita tengok situasi ni. Okay, tengok gambar yang pertama. Gambar orang tengah buat apa tu? Lari. Berlari, lumba lari. Sekarang kan musim Olimpik. Betul dia tengah lumba lari di atas balapan. Kita tengok ada yang lari pertama, tempat pertama, yang depan sekali, ini yang tengah dan ini yang belakang sekali. Kemudian situasi kedua, acara renang. Sama juga, ini dari depan sekali, ini yang kedua, ini yang ketiga. Kemudian lumba basikal. Lumba basikal kita ada atlet kita. Siapa tahu nama atlet lumba basikal negara? Nama apa? Azizul. Nama apa? Azizul Hasni Awang. Amar jawab tu. Okey, itu antara kita punya harapan negara untuk pingat emas. Sekarang ni kita dah ada berapa pingat? Satu. Adila kata satu. Lepas tu siapa lagi kata satu tu? Kita baru ada satu pingat emas Olimpik. Pingat gangsa. Ni kita harapan kita. Kemudian okey, tengok sama juga. Yang depan, yang tengah dan yang belakang. Okey, kita tengok apa yang ditulis di bawah ini. Dia kata pergerakan yang laju atau perlahan menentukan betapa cepat atau lambat sesuatu objek sampai ke destinasinya. Perhatikan gambar di atas. Apakah yang perlu dilakukan oleh ahli-ahli sukan untuk memenangi perlumbaan dalam acara sukan tersebut? Macam mana dia nak menang? Contoh, kalau dalam larian, macam mana yang atlet berbaju merah ni dia nak menang? Lari. Dia kena lari? Laju. Lari laju. Dia kena lari laju lebih laju berbanding atlet yang pakai baju biru dan juga atlet yang pakai baju kuning oranye ni. Jadi kalau dia kelajuan dia lebih daripada dua-dua atlet ni, dia akan berada di hadapan dan dia akan sampai dahulu. Okey, itu ialah kelajuan. Kita tengok muka surat sebelah. Setiap objek yang bergerak, semua benda yang bergerak mempunyai kelajuan. Objek yang berlainan akan bergerak dengan kelajuan yang berbeza.
Apakah maksud kelajuan? Kita tengok situasi di bawah ni. Ayah, jauh lagi. Ayah dia kata, setengah jam lagi sampailah Sim River dengan kelajuan ni. Contoh, tu kan jalan besar kan, gunung kiri kanan. Dia kata lagi setengah jam lagi sampailah dengan kelajuan ni. Tu anak dia kata apa? Lamanya, Dina dah bosan lah. Tak boleh sampai lebih awal ke? Okey, boleh. Kita perlu pandu laju sikit lah. Kalau nak sampai lebih cepat. Lepas tu mak dia kata apa? Jangan. Mak dia kata jangan. Anak dia kata mengapa mak? Biar lambat asal selamat. Jadi ayah dia kata kalau nak sampai dengan cepat, dia kena bawa kereta lebih laju. Lebih laju. Dan mak dia kata kita mesti patuhi had kelajuan 50 km sejam. Okey, kita buka buku surat seterusnya. Dia kata kereta yang bergerak perlahan adalah kurang laju. Betul tak mak? Okey, betul mak dia kata betul. Yang bergerak perlahan akan mengambil masa yang lebih lama untuk sampai ke destinasi. Tengok gambar orang berbasikal. Ni pun kadang-kadang jalan agak besar tu banyak kita tengok orang naik basikal kan. Jadi tengok dia kata apa? Kereta ayah lebih laju. Memanglah kereta nak lumba dengan basikal kan. Okey, lepas tu dia kata setengah jam kemudian, mengapa mereka lambat sampai sini? Adakah kerana mereka bergerak perlahan? Betul ke apa dia kata? Dia sampai lambat sebab dia bergerak perlahan. Betul atau salah? Betul. Betul. Okey. Oh ya. Saya faham. Kelajuan, di sini ada satu fakta dia. Kalau awak tengok dalam modul awak. Ada soalan di modul, dia tanya apakah itu kelajuan? Sini jawapan dia. Kelajuan ialah ukuran cepat atau lambat sesuatu objek yang bergerak. Dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Ada soalan dalam modul kan? Okey, jadi boleh tulis jawapan siap-siap. Boleh? Sempat tak? Boleh. Tulis jawapan siap-siap. Sekejap Saya kena buka modul sekejap. Okey, kita teruskan lagi, boleh? Okey. Boleh. Okey, kat sini kita tengok kelajuan kamu. Yang ni kita tak dapatlah nak menjalankan eksperimen. Sepatutnya ini kita jalankan eksperimen di sekolah. Contoh kita akan buat eksperimen kat bawah ni. Jenis pergerakan. Kalau berjalan perlahan dalam jarak 2 meter, berapa masa yang diambil? Kalau berjalan laju, berapa saat diambil? Kalau berlari, berapa saat diambil? Okey. Sekarang kita cuba agak-agak. Kita cuba agak-agak. Cikgu jawapan. Contoh berjalan perlahan, kalau jarak 20 meter, dia ambil masa lebih kurang dalam 20 saat. Cikgu ambil contoh 20 saat. Kalau berjalan laju, berapa saat yang diambil? 10. Cuba anggarkan. 10. Okey, 10. Setuju tak 10? Yang lain? 7. 7. Okey, kenapa 10? Kenapa 10? Siapa jawab 10 tadi? Saya. Okey, kenapa Umairah kata 10 Umairah? Kenapa Sebab- tak 21 atau 25? Sebab dia lari. Lari, dia berjalan laju. Sebab bila dia berjalan laju, dia ambil masa yang lebih singkat berbanding berjalan perlahan. Okey, kalau berlari pula? Agak-agak berapa masa yang diambil? Adila jawab apa Adila? 5. 5. Jadi sesuai tak jawapan ni? Sesuai Jadi jawapan dia
sesuai dengan kelajuan. Kalau berlari, masa yang diambil lebih singkat. Mungkin lagi kurang daripada 5 saat. Mungkin 4 saat ke 3 saat ke. Okey, kita teruskan lagi. Ini tak ada masalah kalau kelajuan depan ni. Unit kelajuan. Soalan ni ada di dalam modul awak. Dia tanya apakah unit kelajuan? Apakah unit kelajuan? Jadi jawapan dia, kita tengok kat sini. Kelajuan melibatkan ukuran dan jarak masa suatu objek yang bergerak. Unit bagi kelajuan ialah gabungan kedua-dua unit jarak dan masa. Sampai situ jawapan dia. Dari sini. Boleh? Dan unit yang digunakan ada 3. Unit kelajuan ada 3. Yang pertama, sentimeter per saat, meter per saat dan juga kilometer per jam. Okey. Untuk meter per saat, kita gunakan pergerakan yang sangat perlahan. Contoh kita kira pergerakan siput. Siput ini bergerak perlahan kerana siput hanya dapat bergerak sejauh 1.3 cm. 1 cm ni, banyak ni je siput bergerak. 1.3 cm. Lebih kurang banyak ni lah, 1 cm. Sebab tu dia gunakan sentimeter per saat ataupun kita tulis cm per, alamak hilang dah. Mana dia? cm per saat. Ataupun awak boleh guna ni, cm per saat macam tu. Okey, seterusnya ialah meter per saat. Tupai dapat bergerak sejauh 5 meter dalam masa 1 saat. Jadi tupai dia boleh bergerak lebih jauh sikit berbanding siput. Jadi kita gunakan meter per saat. Dan untuk kilometer per jam, ini kita selalu tengok. Kilometer per jam. Kuda dapat bergerak sejauh 76 kilometer dalam masa 1 jam. 76 kilometer ni awak boleh sampai ke Teluk Intan. Jadi kuda dia boleh bergerak sejauh tu. Jadi kelajuan pergerakan kuda diberi dalam unit kilometer per jam. Jadi itu untuk soalan unit kelajuan. Ada 3, awak boleh tulis yang ni. Okey, sempat tak? Okey, sekarang cikgu nak buka soalan kepada awak. Cikgu nak tanya soalan kepada awak. Untuk kenderaan seperti motosikal dan juga kereta, kita guna unit kelajuan yang mana satu? Meter per jam. Ya, betul. Kita guna unit kilometer per jam. Okey, kalau kita manusia, kita pun boleh dikira unit kelajuan kita. Jadi apakah unit kelajuan yang untuk manusia? Kita masuk kategori mana kalau manusia? Meter. Meter per saat. Sebab kita tak, kalau ikutkan kita manusia biasa, kita tak boleh bergerak sejauh puluhan kilometer. Jadi kita boleh dalam jarak meter sahaja. Mungkin 500 meter, 600 meter. Itu kelajuan kita ukur. Okey. Itu soalan yang cikgu tanya bawah ni lah, soalan kebat ni. Mengapakah unit kelajuan kilometer per jam tidak sesuai digunakan untuk mengukur kelajuan bagi seorang murid yang sedang berjalan kaki? Kenapa tak sesuai? Sebab perlahan. Kerana? Unit
km hanya sesuai kepada kenderaan yang laju. Yes, unit kilometer, cikgu betulkan sikit tadi unit kilometer per jam hanya sesuai untuk objek ataupun kenderaan yang boleh bergerak jauh. Bukan bergerak laju, dia boleh bergerak jauh. Contoh macam kuda tadi tu, dia boleh bergerak sejauh 76 km. Dia dah macam motor dah macam kereta dah dia boleh bergerak jauh. Kita manusia, kita tak boleh bergerak sejauh beberapa kilometer. Lagi pula dia kata yang berjalan kaki. Kalau berjalan kaki, selalunya tak sampai puluhan kilometer. Jadi sebab tu tak sesuai guna kilometer per jam. Okey. Sekarang kita tengok surat yang seterusnya. Dapat tak jawapan tadi tu? Untuk soalan nombor 4? Dapat. Dapat kerana manusia tidak dapat bergerak jauh. Boleh juga awak jawab macam tu Okey, seterusnya kita tengok unit bagi ukuran kelajuan. Ini tak ada masalah. Okey, itu tak ada masalah. Okey, speedometer. Apakah itu speedometer? Siapa tahu speedometer tu apa? Awak selalu tengok speedometer ni sebenarnya. Kalau siapa yang selalu naik dia pusing-pusing besar 5 ataupun pergi sampai ke besar 4 ke, sampai besar 1 ke, dia tahu speedometer tu apa. Yang dekat motor tu. Meter dekat motor tu yang kita panggil meter tu kan. Sama ada yang jarum ataupun yang digital. Itu nama dia speedometer. Dia datang daripada perkataan speed. Speed tu kelajuan. Meter ni dia punya ukuran lah. Dia punya ukuran speedometer. Okey, jadi soalan dia. Mengapakah speedometer penting bagi sesebuah kenderaan? Kenapa speedometer ni kena ada dekat kenderaan? Contoh seperti motor, kereta. Supaya tahu had kelajuan. Ya, pandai Farah. Supaya kita tahu kelajuan kenderaan. Supaya kita tahu berapa laju kita bawa. Kadang-kadang dekat jalan dia ada had kelajuan. Jadi kalau tak ada speedometer, kita tak tahu berapa kelajuan kita. Dapat jawapan dia? Mengapakah speedometer penting untuk sebuah kenderaan? Untuk mengetahui kelajuan kenderaan. Okey, ini speedometer. Ini tak ada masalah. Nanti kalau insyaAllah kalau kita naik sekolah nanti kita boleh buatlah semua ni. Okey, boleh? Soalan yang seterusnya. Adakah objek yang pegun mempunyai kelajuan? Objek pegun tu apa? Pernah dengar tak perkataan pegun? Nah. Pernah? Ataupun awak pernah dengar perkataan terpegun? Kan, terpegun kita biasa dengar kan? Kalau terpegun tu maksud dia apa? Terkejut? Terpesona? Itu lirik lagu. Terpegun tu maksud dia terhenti. Jadi pegun ni maksud dia objek yang tidak bergerak. Contoh awak letak pemadam di atas meja tulis awak. Jadi pemadam tu tak bergerak, kita panggil dia sebagai objek pegun. Boleh Jadi untuk soalan ni, objek pegun ada kelajuan tak dekat objek yang tak bergerak ni? Tak ada.
Tak ada, betul. Dia tiada kelajuan pada objek pegun. Kalau kereta, kita tutup enjin, kita tarik handbrake, dia tak bergerak, kita parking, jadi dia dah tak ada kelajuan. Meter, dia pergi ke mana? Turun. Kosong ataupun kilometer per jam tu, kita tengok dia pergi ke kosong. Sama macam motor. Kalau motor awak meter elok lah. Kalau meter yang tak elok tu, dia pusing tu lah. Kan, kat dalam meter, motor tu kan. Jadi kalau motor berhenti, speedometer dia akan tunjuk, sifar dia tunjuk kosong. Jadi tiada kelajuan untuk objek pegun. Okey, sekarang kita tengok pada buku teks hubungan antara kelajuan, jarak dan masa. Okey, kita tengok Okey, pada hari sukan sekolah, Amir mendahului murid-murid lain dalam acara lumba lari. Dalam acara lumba lari. Wah, lajunya Amir. Amir depan sekali ni. Cikgu Amir ke? Saya rasa Amir akan sampai dulu ke garisan penamat. Kamu pastikah? Mari kita uji. Mari kita jalankan penyiasatan untuk menyiasat hubungan antara kelajuan, jarak dan juga masa. Apakah faktor? Ini soalan dia ni. Dia tanya soalan tadi kan? Apakah faktor yang mempengaruhi kelajuan pergerakan sesuatu objek? Alhamdulillah, siapa bosen tu? Farah. Sejuk ke Farah? Okey, kita tengok. Alat dan bahan yang diperlukan. Okey, ini kita tak perlu. Kita tengok, kita cari jawapan. Apakah pembeli ubah yang terlibat? Okey, nyatakan dulu hipotesis. Okey. Jadi kita tengok bagi soalan ini, faktor yang mempengaruhi kelajuan ialah masa dan juga jarak. Okey, jadi jawapan dia jarak dan juga masa. Boleh? Boleh. Tulis kat situ. Dekat awak punya peta writing tu. Jarak dan juga masa. Okey, sekarang kelajuan boleh dikira. Kelajuan boleh dikira. Kalau awak tengok di buku teks awak di muka surat 126, kelajuan boleh dikira. Dia ada rumus dia. Dia ada formula dia. Jadi cikgu nak awak tengok formula yang cikgu akan tulis ni. Okey, dia melibatkan kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Okey, tulis dalam buku awak. Apakah kelajuan boleh dikira dengan menggunakan rumus? Nyatakan rumus untuk mengira kelajuan. Ini rumus dia. Kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Boleh? Boleh. Okey, jadi sekarang satu soalan sahaja sebelum kita akan berhentikan kelas kita. Mungkin esok cikgu akan sambung dengan rakaman perbincangan modul. Jadi satu soalan saja lagi cikgu nak awak jawab, iaitu soalan nombor berapa? 9. Soalan nombor 9. Jadi cikgu akan bukakan modul. Mana modul? Okey, cuba jawab soalan nombor 9. Awak dah ada rumus? Okey, cuba jawab soalan nombor 9. Okey, dah sedia semua? Soalan last sebelum kita stopkan kelas kita. Okey. Dia kata kereta Formula 1 boleh berlumba dengan kelajuan sehingga 360 km dalam 1 jam. Alah, senang ni soalan ni. Dia tanya apakah unit kelajuan? Unit kelajuan apa yang kita nak guna? Kilometer. Kilometer? Kilometer per jam.
Kilometer per jam. Ya Allah, senang sangat. Satu lagi. Cikgu ingat soalan ni kena kira. Okey, satu lagi. Kilometer per jam. Okey. Last, pilih betul-betul lah. Soalan nombor 10. Boleh eh? Boleh. Okey. Dia kata sebuah motosikal mengambil masa 1 minit untuk bergerak sejauh 600 meter. Berapakah kelajuan dalam unit meter per saat? Okay. Ini dia kena guna rumus. Dia kena guna rumus. Apa rumus dia? Kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Jarak dia berapa? Jarak dia berapa? 600 meter. Pandai. 600 meter bahagi berapa minit? 1 minit. Ya Allah, senangnya. Jadi jawapan dia berapa? Berapa kelajuan dia? 600 bahagi 1 berapa? 600. Ya, jawapan dia 600. Unit apa? Dia mesti tulis unit. Meter per saat. Jadi itulah jawapan dia. Boleh, boys and girls? Boleh. Okey. Jadi kita berhentikan dulu sampai soalan nombor 10. Untuk soalan nombor 11 sampailah soalan nombor 15. Cikgu akan buat rakaman perbincangan modul dan cikgu akan letakkan di YouTube. Lusa cikgu akan bagikan link. Boleh? Boleh. Okey, sebelum kita tamatkan kelas kita, buka kamera. Cikgu nak ambil gambar ni sebagai bukti kehadiran awak. Ada 2, 4, 6, 8. 8 orang murid daripada 11 orang. Faiz pun ada. Cikgu tak perasan Faiz tadi. Faiz. Lagi siapa lagi yang baru masuk tadi ni? Faiz pun masuk. Kita ada 3 orang pelajar yang tak dapat masuk tadi. Okey, buka kamera. Buka kamera. Semuanya handsome, cantik-cantik anak murid cikgu mestilah kena tunjuk muka. Okey, dah sedia buat peace? Dah sedia belum? Mana Faiz? Nampak rambut je Faiz. Amnah tak buka apa Amnah? Farah dia hilang. Farah lari lah. Kak Farah? Okey, sedia Okey, sedia Okey Farah, sedia semua? 1, 2, 3. Okey, jadi cikgu akan letakkan di grup lah, di grup kita, grup Facebook kita. Jadi sebelum cikgu tutupkan kelas kita, jadi cikgu nak ucapkan tahniah kepada yang dapat masuk hari ni. Itu menunjukkan komitmen awak untuk belajar. Walaupun kita belajar di rumah masing-masing secara PDPR, tapi awak bersemangat untuk masuk kelas dan belajar. Dan kita doakan kawan-kawan kita yang tak dapat masuk tu, moga dia dapat belajarlah secara di luar talian. Okey, kita akhiri. Ada apa soalan tak sebelum tu? Tak ada soalan. Jadi kita akhiri kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, semua dah boleh keluar sekarang. Assalamualaikum. Sampaikan salam kepada mak ayah awak di rumah Jangan pergi mana-mana. Duduk rumah aja tau. Tengok TV dan belajar. Bye-bye semua. Bye. Assalamualaikum. Salam. Cepatlah.
Nalbah. Dah lah. Terbuka. Okey, bagi anak murid cikgu yang tengok pembelajaran ini secara di rakaman, dan kalau awak ada apa-apa soalan, bolehlah tanya cikgu secara telefon ataupun secara WhatsApp ataupun apa cara sekalipun. Ya. Dan sekian saja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat nasihat cikgu. #stay safe. #kita jaga kita dan jangan lupa jaga SOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.